Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Sedang hadirin, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita memulakan halaqah ilmu pada malam ini dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya buat kita semua, serta Allah memberikan keampunan buat seluruh arwah yang lebih dahulu meninggalkan kita, dan Allah memberikan kesembuhan buat mereka yang sakit di kalangan kita, serta Allah memberikan kemudahan untuk segala kerja buat kita. Ala hazihi niyah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati seluruh ahli jawatankuasa dan pegawai-pegawai Masjid Jami' Ashabul Fadilah, tuan-tuan ustaz, para alim ulama, tuan-tuan haji, perempuan hajah, saudara-saudari, sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita pada malam yang barakah ini mendapat keampunan dan keafiatan yang berterusan daripada Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan kehadrat Allah yang kembali mengizinkan pertemuan kita pada kesempatan malam ini, dan insya-Allah ruang waktu yang ada ini kita sama-sama manfaatkan untuk meneruskan perbincangan tafsir surah Yasin kita, dan saya sambung pada ayat 38 dan juga ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu berlari ataupun beredar pada orbitnya ataupun pada pusatnya. Yang demikian itu adalah ketetapan peraturan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan pada bulan itu kami, yakni Allah, mengaturkan tempat-tempat perjalanannya sehingga di akhir peredarannya ia kembali seperti seludang kurma yang kering
yakni kelihatan seperti sabit. Sidang hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat 38 dan 39 dalam surah Yasin ini Allah menceritakan tentang fenomena dan juga makhluknya yang sangat hebat. Fenomena alam dan juga objek alam yang sangat hebat, iaitulah keajaiban matahari dan juga sistem yang ada pada bulan itu sendiri. Pada dua objek alam ini, bulan dan matahari inilah akhirnya berlakulah satu sistem yang sangat unik, iaitu sistem kejadian siang dan malam. Dan bukan sahaja peranan matahari dan juga bulan ini bertindak untuk menentukan peredaran malam dan juga siang, tetapi di sana ada lagi lebih kurang fenomena-fenomena alam yang lain yang disebutkan oleh saintis dan juga pengkaji alam. Sekiranya dunia ini tak ada matahari dalam tempoh beberapa jam ataupun dalam tempoh sehari, apa yang akan berlaku kepada dunia ini telah pun dikaji dan dijelaskan oleh para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari ini ditugaskan untuk berlari, tajri. Allah Taala gunakan kalimah itu, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari beredar dengan gerakan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakta Al-Quran inilah yang menjelaskan kekeliruan saintis barat yang menyatakan matahari itu matahari itu berada di tengah dan dia mengelilingi yang lain. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan bahawa matahari beredar dengan gerakan yang cepat di pusat peredarannya yang tetap. Berarti dia berputar bagaikan berputarnya batu kisaran ataupun roda di sekeliling pasak ataupun pusatnya. Dianggarkan kecepatan dan kelajuan gerakan matahari itu selaju 200 batu sesaat. 200 batu sesaat. Garis pusat matahari ini tuan-tuan dianggarkan kira-kira 1,300,000 kilometer. Dia punya garis pusat. Ambil daripada center matahari itu pi, dia ada 1,300,000 kilometer. Kira-kira 109 kali ganda garis pusat bumi. Himpun bumi tu, bumi yang kita duduk lah ni, yang kita berasa besar tak sangka dah bumi yang kita duduk ni. Tak sampai semua tempat lagi kita ni menjelajah di bumi. Bumi yang besar ni pun tuan-tuan, jika nak ukur dengan saiz matahari tu, kena 109 buah bumi ni berhimpun sekali baru sama dengan saiz sebuah ataupun sebiji planet yang namanya matahari. Pun begitu, kita duk kata matahari ni besar dah, jika dibandingkan dengan sesetengah bintang yang lain yang terdapat di langit, matahari masih dianggap sebagai bintang yang sederhana besar. Ada lagi bintang lain yang lagi besar daripada dia. Habis tu apa ucapan yang selayaknya dan patut keluar daripada mulut kita? Subhanallah, Maha suci Allah yang menjadikan ciptaan yang begini ajaib dengan takdir dan ketetapan Tuhan yang maha bijaksana. Ada lagi planet lain yang lagi besar, ada lagi bintang lain yang lagi biggest daripada matahari yang kita ukur tadi ni. 1,300,000 kilometer ukur lilit dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menurut kajian ahli falak dan juga ahli astronomi, matahari terletak dalam galaksi Bima Sakti, iaitu salah satu daripada sekian banyak galaksi yang terdapat di maya alam ini. Permukaan dia senantiasa panas, senantiasa mengeluarkan haba dan cahaya.
Sehingga ada kajian saintis menyatakan permukaan matahari yang meluap-luap, yang duk menyala itu, tuan-tuan, dianggarkan panas dia tidak kurang daripada 5,500 darjah Celsius. 5,500 darjah Celsius permukaan api yang meluap-luap itu kan? Tapi dekat tak boleh, tapi inilah gambaran yang disebutkan oleh saintis. Kita tengok lava gunung berapi yang keluar meleleh turun daripada kemuncak gunung berapi itu. Lava yang turun itu, cecair magma yang keluar itu, lava yang keluar itu duk meletus itu, tuan-tuan, yang ada di matahari 5,500 darjah Celsius. Sekiranya kita melihat fotosfera ataupun permukaan matahari dengan alat yang direka khas untuk tujuan itu, nescaya kita akan nampak banyak sekali biji-bijian yang berselerak di atasnya. Biji-bijian ini dinamakan oleh ahli astronomi sebagai bijian fotosfera, ataupun dinamakan juga sebagai tompok-tompok matahari. Kesimpulan dia, hadirin yang dimuliakan Allah, ciptaan Tuhan yang begini ajaib dengan takdir dan ketetapan Tuhan yang maha perkasa menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, betapa kerdil dan betapa lekehnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Tuhan saja jadikan matahari dan juga bulan ini, tuan-tuan, berada di atas. Bila berada di atas, manusia akan terpaksa memandang ke langit untuk melihat dan mendongaknya. Dan ketika itu, saat manusia mengangkat wajahnya dan mukanya ke arah langit, ia menunjukkan kepada kita betapa kerdil dan lekehnya kita sebagai makhluk Tuhan yang ada di bumi ini berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lagi hebat yang Tuhan ciptakan di alam langit sana. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan matahari itu mati ataupun hilang dan lenyap daripada sistem cakrawala ini, apa akan jadi kepada kita penghuni manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang ada di permukaan bumi? Sebab kita sekarang membicarakan salah satu daripada makhluk Allah yang hebat, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Pengkaji sains menyatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan matahari di sistem galaksi Bima Sakti tu, kita di bumi ni masih lagi boleh meneruskan aktiviti harian macam mana biasa. Cahaya dia masih lagi ada, tapi selepas 9 minit, matahari tu mati di ruang angkasa sana, lepas 9 minit baru kita di bumi ni akan mula terasa. Pasal apa dunia tak cerah macam selalu? Pasal apa keadaan bahang dan hangat matahari tidak terasa seperti mana biasa? Manusia akan mula terasa perkara itu selepas daripada 9 minit. Dan ketika itu, tuan-tuan, bumi akan mengalami kegelapan, bertambah gelap kerana sudah tidak ada lagi sumber cahaya yang menyebabkan bumi ini terang. Bumi ini bercahaya seperti mana hari-hari yang lain. Duk tengok di sebelah ufuk timur, matahari sudah mula tidak timbul, menyebabkan manusia yang biasa duk bangkit awal, manusia yang biasa aktif di waktu pagi akan mula terasa perbezaan pada hari itu. Orang yang duk bangkit tengah hari dah, dia tak perasan. Dia duk tengok gelap lagi, dia duk syok lena lagi. Tapi orang yang mula perasan, duk biasa bangkit subuh, duk biasa tengok lepas pada subuh keluar pada masjid, langit mula terang dan bercahaya, ketika itu, tuan-tuan, dia sudah mula perasan. Dengan sebab matahari yang dihilangkan ataupun dilenyapkan, fenomena yang kedua, bulan sudah tidak lagi kelihatan cahaya dia. Lah ni
tambah pertengahan bulan Rabiul Awal ini, habis daripada Isya lagi, kita keluar ke masjid, kita dongak kepala ke langit, kita akan nampak bulan purnama. Bulan yang melebarkan cahayanya di waktu malam itu, tuan-tuan, bulan ini sebenarnya memantulkan cahaya yang dia ambil daripada matahari. Bulan tu sendiri dia tak ada cahaya sendiri, dia tak ada, dia hanya pemantul cahaya. Tapi tatkala matahari Tuhan lenyapkan, ketika itu bulan sudah tidak lagi kelihatan, hilang dan sirnalah keindahan di waktu malam. Yang ketiga, bila Allah Ta'ala lenyapkan matahari daripada sistem alam ini, suhu bumi kita ini akan turun secara mendadak. Average suhu kita lah ni sekitar 27 darjah Celsius. Sekiranya dalam tempoh seminggu hadirin sekalian, Allah Ta'ala takdirkan matahari tidak bercahaya, cahaya dia dah tak sampai ke bumi ini, suhu yang ada di bumi ini akan reduce sehingga 17 darjah Celsius. Lajak pi lagi sampai sebulan, tuan-tuan, lajak pi sampai sebulan, bumi ketika itu sudah berada pada tahap 0 darjah Celsius. Lajak lagi pi sehingga 2 bulan, suhu bumi akan menurun sehingga negatif 123 darjah Celsius. Lajak lagi sehingga pada 4 bulan, suhu bumi ketika itu sudah mencecah negatif 200 darjah Celsius. Kehidupan mana yang boleh bertahan dalam suhu yang sangat ekstrim ini? Tahap beku ni, tuan-tuan. Kalau ada orang yang biasa duduk dalam negara yang beriklim sejuk, turun salji, dengan orang yang biasa duduk di negara yang beriklim panas, kita cuba tanya tengok dia, hak mana syok duduk ni, musim sejuk ke musim panas? Kita ada rasa macam syok musim sejuk, kan? Boleh duk pergi ambil air salji hak atas bumbung, lagi bubuh gula merah ke bubuh gula, boleh makan ABC sedia-sedia, dia pikat lagu tu syok, kan? Rupanya duduk dalam iklim sejuk ni lagi payah. Tuan-tuan nak bergerak ke mana-mana tak boleh, kena pakai baju jaket yang tebal, tak boleh kena ayak. Sebagai masa setengah orang yang sistem sendi dia bermasalah, ada masalah kesihatan, penyakit rheumatism akan menyerang bahagian-bahagian sendi ini, susah. Bayangkan manusia terpaksa duduk dalam suasana iklim yang negatif. Tempat hak paling sejuk di bumi lah ni adalah Antartika, negatif 133. Tak ada makhluk manusia yang mampu bertahan di situ. Bayangkan kalau bumi sampai ke tahap negatif 200 darjah Celsius. Ini Tuhan tunjukkan kepada kita, seandainya Allah Ta'ala tarik sat nikmat matahari tu, inilah harga yang perlu dibayar oleh manusia. Yang keempat, bila Allah Ta'ala lenyapkan matahari ini, hampir semua kehidupan di bumi akan mula pupus, termasuk manusia. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal manusia mampu, bukan takat manusia, makhluk-makhluk lain mampu bertahan di atas muka bumi ni jasa matahari. Perkara pertama yang saintis sebut, bila Tuhan tarik nikmat matahari, yang mula terkesan adalah pokok-pokok, yang mula terkesan adalah tumbuh-tumbuhan, kerana dia sudah tidak mampu lagi menjalankan proses fotosintesis. Cahaya matahari yang membekalkan tenaga untuk dia tak ada. Akhirnya pokok akan mula mati. Bila pokok akan mula mati, tak tumbuh dah. Yang terkesan pada stage yang kedua adalah haiwan-haiwan, dia panggil haiwan-haiwan maun, kan, ataupun herbivore, binatang-binatang yang makan daun, yang makan tumbuh-tumbuhan. Sebab sumber makanan dia terjejah. Lembu, kambing yang kita duk makan hari-hari ni bergantung kepada tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba makanan dia tak ada, disebabkan tak boleh lakukan proses fotosintesis. Bila binatang tak dapat makanan, binatang
herbivore ini akan mula mati sikit. Bila binatang-binatang ini sudah mula berpupusan, haiwan-haiwan karnivor sudah hilang punca makanan, dan ini membawa kepada lumpuhnya sistem alam dan sistem dunia ini hanya dengan sebab matahari yang Tuhan lenyapkan. Dan tuan-tuan kena beringat, bila Allah Ta'ala mentakdirkan bumi sudah tidak menerima cahaya matahari, proses fotosintesis tidak lagi berlaku, menyebabkan kepada kita tuan-tuan, sistem oksigen yang ada di bumi ini sudah semakin berkurang. Manusia berbilion-bilion atas dunia ni hanya menggunakan reserve oksigen yang ada tu, tapi bumi sudah tidak produce lagi oksigen yang baru disebabkan tumbuh-tumbuhan sudah tidak hidup. Bila sampai satu masa oksigen semakin kurang, manusia ramai lagi yang gunakan oksigen itu, supaya kita duduk dalam bangunan, dalam kontena ataupun dalam bilik yang bertutup, ramai yang duduk dalam bilik itu, jadi oksigen semakin berkurangan dan manusia akan mula rasa sesak nafas, sistem pernafasan dia tidak mampu beroperasi dengan baik, akhirnya manusia akan mati pula ketika itu. Allah Ta'ala mengatur alam ini, zalika taqdirul azizil alim. Dan tuan-tuan, seandainya dalam tempoh 2 bulan matahari tidak turun, cahayanya tidak sampai ke permukaan bumi ini, suhu bumi akan semakin merendah, dan ketika itu laut akan mula membeku. Kita seolah-olah duduk dalam satu fridge, kita duduk dalam satu peti ais yang besar ketika itu, sehingga air laut pun boleh membeku. Bila air laut sudah mula membeku tuan-tuan, hidupan laut yang duduk di kawasan yang dekat dengan bumi sekitar 5 hingga 10 batu nautika ini, ikan-ikan ini akan mula terperangkap di dalam ais itu, dan manusia sudah semakin kurang bahan makanannya. Yang boleh hidup ni ada sebahagian hidupan laut yang duduk di kedalaman yang jauh, hampir-hampir dekat dengan teras bumi. Dalam bumi kita ni ada terah yang panas, itu menyebabkan air laut yang dekat dengan kawasan teras bumi itu dia masih lagi cair, dia masih lagi tidak membeku, tapi hanya binatang-binatang purba, binatang-binatang laut yang manusia tak biasa tengok, yang mereka ni sedikit pun tidak pernah kenal cahaya matahari, mereka ni saja yang hidup diizinkan oleh Tuhan. Termasuk ada beberapa mikroorganisma dan juga bakteria-bakteria lain yang diizinkan Allah untuk hidup. Dan ketika itu tuan-tuan, dunia akan menyaksikan atmosfera bumi akan mula runtuh. Bumi sudah hilang sistem keselamatan dia, sudah tidak ada sistem pertahanan dia. Cahaya ultra ungu daripada luar akan mula masuk, gas-gas yang luar daripada angkasa yang memberikan kesusahan kepada penduduk bumi akan mula masuk. Dan ketika itu sistem alam cakrawala di galaksi Bima Sakti ini, bila matahari sudah tidak berfungsi, dia punya tarikan graviti sudah semakin rosak. Bila semakin merosak, akhirnya berlakulah perlanggaran antara planet dengan planet. Dia sudah tidak ikut laluan dia, dia tak ikut highway dia dah. Akhirnya planet-planet ini akan bertembung sesama sendiri, dan paling membimbangkan sekiranya mereka merempuh bumi, dan terjadilah peristiwa kiamat yang sangat menakutkan. La syamsu yanbaghi laha wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitu gambaran yang disebutkan oleh para ulama supaya kita menginsafi, kita melihat bahawa Tuhan yang memegang teraju perjalanan makhluknya, dan Tuhanlah yang maha mengetahui hal ehwal makhluknya, sehingga tidak ada satu urusan pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua yang saya ingin kongsikan pada ayat ini hadirin sekalian,
ayat 38 Allah Ta'ala cerita tentang Asy-Syamsu, tentang matahari. Ayat 39 Tuhan cerita tentang wal qamar wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan pada bulan itu kami atokkan tempat-tempat perjalanannya sehingga di akhir peredarannya dia akan kembali seperti mana bentuk seludang kurma ataupun seludang kelapa yang kering. Bila kering dia akan kembali kepada bentuk bulan sabit. Ayat ini, dua ayat ini menceritakan dengan, dikaitkan dengan gambaran yang diberikan kepada Nabi SAW. Sebahagian daripada para ulama membuat kiasan dan membandingkan diri Rasulullah SAW yang kita sambut keputeraan dia pada bulan Rabiul Awal ini dengan matahari dan juga dengan bulan. Tuan-tuan perasan atau tidak, sewaktu kita melantunkan salawat, kita akan sebut anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika ya Rasul salam alaika ila akhiril salawat. Di akhir salawat diceritakan tentang watak-watak yang digandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya pada chorus selawat itu, anta syamsun, engkau bagaikan matahari, anta badrun, engkau bagaikan bulan yang menyinarkan cahaya di malam hari, anta nurun fawqa nuri, engkau cahaya yang mengatasi segala cahaya yang ada di atas dunia ini. Puji-pujian yang dilantunkan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama membincangkan boleh ke tidak kita memuji seorang manusia sehingga ke tahap menyamakan dia dengan matahari, samakan dia dengan bulan dan sebagainya. Dijawab oleh para ulama, hukum dia diharuskan dan dibenarkan, apatah lagi terhadap sosok tubuh yang mulia, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi digandingkan dengan dua objek alam ini, matahari dan juga bulan? Kita dah sebut dah tadi, dalam banyak-banyak planet yang ada di atas dunia ni, Tuhan sebut matahari dan juga bulan ni pasal apa tuan-tuan? Pasal kedudukannya yang sangat istimewa berbanding dengan planet-planet yang lain. Tuhan sebut matahari dan juga bulan disebabkan agung dan hebatnya kejadian Tuhan ini. Begitulah juga kiasannya kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi kedudukan, Nabi seumpama matahari yang melebihi planet-planet yang lain. Semua planet lain bergantung kepada matahari, sebagaimana saya sebutkan sebentar tadi. Manusia yang duduk di bumi ini sahaja pun sangat-sangat memerlukan kepada matahari. Tak ada matahari tadi, berlakulah 7 atau 8 fenomena alam yang sangat menggerunkan kita. Begitulah manusia yang duduk atas bumi ini sangat-sangat memerlukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana syariat yang dibawa oleh Nabi ini sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kelak. Sebagaimana bulan yang indah di waktu malam, mata boleh tengok cahaya bulan itu tanpa berkedip, berbanding kita tengok matahari di waktu siang, menggambarkan betapa indahnya kejadian bulan. Begitulah indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badr. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika ayat 39 ini membicarakan tentang bulan, saya teringat untuk berkongsi dengan ayah ibu sekalian
berkaitan tentang satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat yang berkait dengan bulan itu sendiri. Satu ketika Nabi berada di sekitar Kaabah yang mulia, tiba-tiba Nabi didatangi oleh beberapa pimpinan Quraisy di zaman itu. Antaranya pemimpin-pemimpin Mekah yang bukan Islam mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menunjukkan satu mukjizat yang sangat hebat. Muhammad, kami minta hari ni hang tunjuk mukjizat. Kalau hang tunjuk hebat, bahawa kami akan beriman dengan kamu dan beriman dengan Tuhan kamu. Sungguh ni, kalau aku tunjukkan hampa nak beriman, tanya Nabi, sungguh wahai Muhammad, kami akan beriman dengan kamu, tapi kami nak sesuatu yang istimewa. Baik, Nabi kata, aku akan berdoa kepada Tuhan, dan ketika itu kamu usulkanlah apa yang kamu nak aku buat. Aku akan mohon kepada Allah Ta'ala untuk memperkenankan. Janji hampa beriman. Hampa kata tak apa. Tiba-tiba salah seorang dari kalangan pimpinan Quraisy itu menyatakan satu syarat. Janji Muhammad, mukjizat yang kali ni hang tak boleh buat sekitar Kaabah ini, tak boleh buat dalam kawasan masjid ini, kena buat luar daripada masjid. Nabi tanya, awaknya tiap kali kalau kami bertanding dengan kamu Muhammad di kawasan Kaabah ini, di kawasan Masjidil Haram ini, selalu menang kat hang, menaji. Ni gelanggang hang. Orang putih lah, orang Arab, musyrikin Mekah pada masa tu, mereka cukup seriau kalau Nabi berada di sekitar lingkungan Kaabah itu. Sebab banyak kali dah, acap kali dah mereka nak buat jahat ke Nabi, mereka nak tahana Nabi, mereka nak khianati Nabi ketika Nabi berada di lingkungan Kaabah. Tindakan jahat mereka sia-sia, Tuhan selamatkan Nabi. Dan ini terbukti dalam sejarah, kan? Bagaimana satu orang yang khabat dah Kaabah, tunggu time saja, the best time ketika Nabi sedang sujud, dia nak lempak batu tu kepada Nabi, di belakang tengkuk Nabi, cari timing dah. Tiba-tiba dia takut tak nampak Muhammad. Ada kata macam tu, kan? Peristiwa kedua, ada yang nak pergi lakukan kekerasan pada Nabi. Abu Jahal kalau tak salah, dia pergi dah kawasan itu, Nabi sedang duduk di situ. Tiba-tiba ketika dia bagi tahu kepada kumpulan-kumpulan dia yang lain, apa tengok lagi, aku nak bagi Muhammad. Lama dah aku nak tabuh orang, hari ni aku tabuh semua. Lebih kurang macam itulah bahasa, kan? Sahabat-sahabat dia pun dia tengok pada jauh, tak apa, ambil, kami nak tengok. Ketika dia pergi dekat dengan Nabi, tiba-tiba dia jadi macam orang yang terkejut melihat sesuatu. Bukan nak pergi dekat, makin duduk jauh, makin duduk elak ke belakang, makin duduk elak ke belakang. Akhirnya dia balik. Sahabat-sahabat dia tanya, awak hantar lempak batu tadi, awak tak bunuh Muhammad? Dia kata, kamu tidak melihat apa yang aku melihat sebentar tadi. Sewaktu aku semakin hampir dengan Muhammad, tiba-tiba aku melihat seekor unta yang garang, unta yang ganas dan lasak, menerjang kakinya menghalang aku untuk dekat dengan Muhammad. Dia pun kata, mana ada unta, hang bohong. Dia pula condemn dia, sedangkan tadi dialah beria-ia untuk kenalkan Nabi SAW. Jadi kali ini dia kata, kami tak mahu. Sebab sebelum tu tuan-tuan, ada satu peristiwa yang melibatkan isteri kepada Abu Jahal, isteri kepada Abu Lahab, maaf, iaitu Ummu Jamil. Bila turun ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini cerita di awal Islam, kan? Nabi kumpul adik-beradik dia, Nabi buat majlis macam kenduri lah lebih kurang, berimpun di rumah dia. Dah himpun ramai-ramai ni, Nabi pun ambil satu masa, tuan-tuan, pak-pak menakan saya, makcik-makcik saya, sepupu saya pun semua, ahli keluarga Abdul Muttalib, dengar saya nak cerita. Nabi sampaikan dakwah dia ketika itu. Ketika itu tuan-tuan, Abu Lahab pun ada. Lama ni dia yang sanjung Nabi, tapi tiba-tiba Nabi mula bercerita pasal Tuhan. Nabi menceritakan, Nabi melarang menyembah berhala. Ketika itu Abu Lahab naik emosi dia. Dia kata kepada Nabi,
tabballaka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, alihadza jama'tana, pasal ni kah hang panggil kami untuk makan ramai-ramai di sini? Memang bila turun ayat, bila dia maki Nabi dengan ucapan tabballaka itu, Tuhan pula defend Nabi dengan tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan dan usaha yang dilakukan oleh Abi Lahab. Kan? Turun ayat tu sampai habis. Bukan takat dia kena kutuk dalam ayat tu, sampai ke isteri dia sekali, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya Ummu Jamil yang menjadi tukang bawa kayu api. Api nak padam, dialah yang akan rojoh api, kayu api tu bagi masuk lagi, bagi api makin menyarak, makin malak, makin marak, dan juga makin kuat untuk membakar suami dia. Turun ayat itu. Bila turun ayat tu tuan-tuan, akhirnya Abu Lahab jadi tension. Tadi ni dia nak hentam Nabi, tiba-tiba turun ayat, dan orang Mekah tahu ayat tu turun, orang kata ada tulah mulut celupak, kata lebih-lebih kurang pada anak makan sekarang sudah turun cercaan daripada Tuhan dan kepada dia. Tuan-tuan ketika tu jadi stres, tak keluar rumah. Baru dia tahu, duk kata Nabi lebih-lebih kurang. Bila suaminya dalam keadaan yang macam tu tuan-tuan, sang isteri yang bernama Ummu Jamil ini akhirnya tak puas hati ke Nabi. Dan dia juga tak puas hati ke Nabi sebab nama dia sekali pun ada, wa imra'atu hammalatal hatab. Dia kata kepada dayang dia ataupun kepada hamba perempuannya, dia kata jom kita pergi cari Muhammad. Kan? Awaknya dia kata muzammiman ataina, dia kerja duk maki, ataupun muzammiman abina, dia kerja duk maki datuk nenek moyang kita. Kemudian dia juga kata kepada hamba dia lagi, wadinahu qalaina, dia kerja duk suruh kita ikut agama dia saja. Wa amruhu asaina, hari ini kita akan tunjukkan depan dia, semua hak dia minta tu kita akan bantah dan kita akan ingkar. Tengok lagi, dia ajak hamba dia yang bernama Walwalah untuk pergi sekali. Puan nak ke mana? Jom kita cari Muhammad. Dia mungkin bawa sebatang kayu kot untuk hantam Nabi. Dan masa tu dia pun duk sibuk cari Nabi. Dia pun kata pot Nabi ni di mana? Nabi ni biasanya Nabi akan lepak di dekat dengan Kaabah. Pipi, dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sedang berada bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakar tengok kelibat Ummu Jamil main dengan walwalah tu, dia kata habislah. Punggah dah kalau makcik ni main lagi, dia buat hingat di sini, dia buat cakap pandai, dia buat ni, saya silap kayu tu kena pada Nabi, dia tak rosak dah. Ni kalau main lagi celau. Susah hati dah pemikiran Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, sehingga dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan kepada Nabi laqad aqbalat hadhihi wa ana akhafu an taraka. Wahai Rasulullah, aku tengok dia tu duk langkah main untuk bertemu dengan kita ni, dan aku sangat bimbang kalau Ummu Jamil itu datang sini dan melihat kamu, dia pasti akan buat sesuatu keburukan atas kamu ya Rasulullah. Nabi katakan kepada dia, innaha lan tarani, don't worry Abu Bakar, relax Abu Bakar, jangan bimbang, dia tidak akan dapat melihat aku berada di sini. Nabi dengan penuh ketenangan jiwa Nabi sebut itu. Terkejutnya Abu Bakar. Kemudian Nabi baca satu ayat, wa qara'a qur'anan i'tasama bihi minha, dan Nabi bacakan ayat, wa idza qara'tal qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan apabila dibacakan ayat Al-Quran, kami jadikan di hadapan kamu dan di hadapan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ingin melakukan kerosakan dan kejahatan ke atas kamu, hijaban mastura, kami jadikan satu dinding,
satu tabir yang menutup penglihatan mata mereka. Nabi baca ayat tu tuan-tuan. Ummu Jamil mai tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana Muhammad? Selalu dia duk lepak dengan hang, hanya aku tak nampak pun. Terkejut Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah duduk sebelah. Takkan dia tak nampak Rasulullah duduk sebelah aku? Benarlah apa yang Nabi kata, dan benar ampuh dan mujarabnya doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ayat 45 surah Al-Isra. Ayat 45 surah Al-Isra, tuan-tuan boleh ambil ayat ini. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ayat ini ayat untuk benteng diri kita. Ayat ini ayat untuk pagar diri kita daripada kejahatan dan juga perbuatan buruk yang nak dilakukan oleh musuh-musuh kita. Ayat 45 surah Al-Isra. Ni baca ayat tu. Jadi akhirnya Ummu Jamil nak pukul Nabi tadi ni, tak nampak Nabi selamat. Tu cerita, rangkuman cerita tu. Nah, Habak kata orang musyrikin dia tahu Rasulullah kalau buat sesuatu di kawasan Kaabah ini memang boleh kat dia. Kita kena cari tempat lain. Balik pada cerita cabaran tadi ni. Jadi hampa nak ke mana? Dia pun Habak kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kali ni jom kita pergi keluar daripada kawasan masjid ini. Jom kita pergi dekat Gunung Safa. Di situ kami akan minta kamu buat satu perkara. Gunung Safa ni di mana tuan-tuan? Gunung Safa ni dekat dengan tempat kita duduk lakukan sa'i. Ataupun kalau tuan-tuan duduk menghadap belakang kita Kaabah, belakang kita Hajarul Aswad, belakang kita, depan kita tu adalah satu kawasan gunung, bukit yang lari dah tarah dah. Dirbina istana Raja Saudi atas tu, Bukit Safa. Atas bukit tu depa cabar Nabi SAW, kami nak wahai Muhammad, engkau nampak bulan yang ada di langit sekarang? Nabi kata aku nampak. Kami nak engkau panggil bulan tu turun, dan bulan itu masuk menerusi lubang leher jubah kamu, dan akhirnya bulan itu akan terbelah dua, keluar sebelah balik kanan dan keluar sebelah balik kiri. Bulan yang bulan tu pecah dua, keluar balik kanan dan keluar balik kiri, dan selepas keluar daripada jubah kamu, dia akan bercantum semula di tempat asal dia. Boleh buat tak? Punya di mana mukjizat yang depa cabang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tak apa, aku minta izin pada Tuhan. Jadi dengan syarat kamu beriman dengan apa yang bakal berlaku selepas daripada ini. Depa kata tak apa. Nabi pun minta kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengabulkan doa baginda, sehingga pada malam hari nampaklah bulan terbelah menjadi dua bahagian, di mana bahagian lainnya berada di Gunung Safa dan bahagian yang satu lagi berada di Gunung Qaiqaan, dan terlihat di antaranya Bukit Hira. Saksi mata yang melihat peristiwa itu tuan-tuan, melihat benda tu. Bukan takat kelompok Quraisy nak cabak Nabi tadi ni. Orang Mekah yang duduk di sekitar itu nampak, apa fenomena malam ni belai ni, bulan terbelah dua ni. Sehingga ada riwayat kata pula benda tu dilihat oleh kabilah-kabilah dagang Arab lain yang mai ke Mekah nak berbisnes. Mereka juga nampak peristiwa itu, dan peristiwa itu juga turut dilihat oleh beberapa kabilah dagang yang lain yang ketika itu on the way keluar daripada Mekah nak pergi ke kampung halaman mereka. Bila jadi sungguh mereka cabak pada Nabi itu tuan-tuan, mereka kata kepada Nabi SAW, Muhammad telah menyihir kita. Apa? Mukjizat Muhammad. Dia tak kata mukjizat, dia kata sihir. Power sungguh sihir Muhammad. Kita duk ingat bila dia tak duduk di kawasan tempat dia duk menang, pergi tempat lain dia kalah. Rupanya duduk atas Bukit Safa pun dia menang. Dia kata mukjizat Muhammad hebat. Dengan kita-kita dia sihirkan sekali. Patut orang bantah. Biasanya silat mata ni orang yang duduk dalam studio tu je nampak. Kan orang luar daripada studio, luar daripada kawasan dewan auditorium tu tak nampak. Tiba-tiba orang luar
yang tak duduk di kawasan itu pun kata, kami nampak peristiwa yang sama. Mereka kata, sihir Muhammad bukan takat menipu mata kita, penduduk Mekah pun dia dah tipu dah. Tak cukup dengan tu, kami tak percaya lagi, kita akan tunggu sehari dua lagi rombongan dagang yang nak main masuk Mekah. Kita tanya dia puak tu, kalau puak tu kata betul, tarikh sekian-sekian kami nampak peristiwa bulan terbelah ini, kalau mereka habaq lagu tu, baru kita percaya. Mereka duk main alasan, kok tu kok ni, kok tu kok ni, kok tu kok ni. 2-3 hari rombongan hak luar daripada Mekah sampai, soalan pertama hak ditanya oleh custom pada masa tu, tanya, adakah kamu nampak peristiwa bulan terbelah? Dia kata, ya, kami nampak. Mereka habis point. Tapi hakikatnya tuan-tuan, geng-geng tu tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menariknya, peristiwa bulan terbelah ini, walaupun tidak menyebabkan mereka tu beriman, Allah Ta'ala menggantikan keimanan dan keislaman itu tuan-tuan pada satu peristiwa yang sangat menakjubkan. Rupa-rupanya peristiwa bulan terbelah itu bukan sekadar dilihat di kawasan semenanjung tanah Arab, fi shibhil jaziratil Arabiyah, tidak, tetapi turut sama dilihat oleh seorang raja yang ketika itu berkuasa di satu kawasan terpencil di India, kawasan dekat kawasan Kepulauan Malabar. Dia duduk di anjung istana dia belah malam, duduk dengan bini dia, duduk di balkon istana lah, mungkin duduk menari ke apa ke, duduk menyanyi, duduk sambil-sambil duduk main tengok-tengok ke langit tu, tengok-tengok bulan terbelah. Raja ni tengok. Bila raja ni tengok, dia terkejut, jarang peristiwa ini berlaku. Adakah aku seorang saja yang tengok ataupun orang lagi tengok? Akhirnya dia hantar mata-mata dia, bisikan dia ke tempat-tempat dagang, pasar-pasar dan juga pusat-pusat perniagaan di dalam kepulauan India itu untuk cek adakah mereka juga melihat peristiwa yang sama. Mata-mata dia pun menjalankan tugas tuan-tuan. Akhirnya jumpa satu rombongan yang mereka ni kebetulan balik daripada Mekah. Mereka kata, betul tuanku, kami melihat peristiwa bulan terbelah ini. Dia kata, mataku tidak menipu, mataku tidak berbohong, benarlah yang aku lihat malam itu turut dilihat oleh rombongan dagang yang baru balik daripada India, yang baru balik daripada Mekah. Dia tanya kepada rombongan ini, kok mana yang bulan boleh terbelah ini? Dia kata, sebenarnya di Mekah ada seorang lelaki yang mendakwa dirinya sebagai Rasul akhir zaman. Hari itu mereka cabang dia ni untuk buktikan kebenaran dia. Lah kali mereka tu sendiri minta kepada lelaki yang nama Muhammad ini untuk tunjukkan mukjizat bulan terbelah. Tu yang jadi macam tu. Oh, jadi yang kata Nabi tu ada di Mekah kan? Dia kata ada. Rombongan tu kata ada. Raja ni pun tuan-tuan bukan raja yang zero knowledge, tidak. Dia seorang raja yang berilmu. Dia seorang yang mempelajari kitab-kitab suci agama Hindu dia pada masa tu. Dan tuan-tuan, kita kena akui dalam kitab sejarah agama Hindu yang lama, di sana ada perkhabaran tentang akan lahir seorang Nabi akhir zaman. Ada cerita siap dalam kitab-kitab Veda dan sebagainya tentang kemunculan Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda dia sekali. Dan dia yakin lelaki yang boleh buat benda ni boleh jadi adalah lelaki yang disebutkan dalam kitab suci agama Hindu dia. Akhirnya dia pun kumpulkan kabinet dia, kumpulkan orang-orang istana. Dia kata, mulai hari ini beta akan serahkan kerajaan ini kepada anak-anak beta. Dia yang akan gantikan beta. Habis itu tuanku nak pergi mana? Saya nak pergi ke Mekah. Saya nak cari lelaki yang mendakwa dirinya sebagai Rasul ini. Dia pun pergi bersama-sama dengan beberapa orang hulu balang dia dan juga pegawai-pegawai agama dia barangkali, merentas perjalanan daripada benua India itu tuan-tuan, naik laut, merentas lautan, akhirnya sampai berbulan lah, lama lah, akhirnya sampai ke Mekah. Dan dia khabarnya bertemu dengan Nabi SAW. Nabi pun terkejut, dia main daripada sana ni, main pasal apa?
Dia kata saya nampak dan lihat peristiwa bulan terbelah. Pasal itu saya mai untuk sahihkan perkara ini. Nabi sahkan. Akhir cerita, dia beriman dengan Nabi SAW. Dia beriman. Tadi ni orang Mekah yang melihat benda tu depan-depan mata, menafikan kebenaran mukjizat itu. Sang raja daripada benua India sana merentas lautan yang begitu jauh, menempuh perjalanan yang berbulan-bulan lamanya, akhirnya bertemu dengan Nabi dan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia Islam dan dia kata saya Islam, saya nak balik ke kampung halaman saya nak Islamkan pula rakyat jelata saya. Nabi kata sangat baik. Kalau begitu hanya jangan balik seorang, aku kirimkan beberapa orang sahabat untuk sekali dengan kamu, dan mereka akan menjadi juru dakwah dan juga mubaligh Islam untuk mengajar orang-orang kampung dan kota kamu tentang ajaran Islam. Nabi kirim. Tuan-tuan, artinya peristiwa ini menurut kajian sejarah dia berlaku di awal-awal keislaman. Sebelum Nabi berhijrah lagi, Nabi dah hantar duta-duta Islam. Antara nama yang disebut yang Nabi hantar itu adalah Malik bin Dinar, dan juga beberapa orang sahabat yang lain, lebih kurang 10 hingga 12 orang sahabat Nabi hantar sekali ke benua India. Malangnya umur sang raja tidak panjang. Dia akhirnya ketika sampai di pelabuhan Zafar di Yaman, akhirnya dia meninggal dunia di situ, dan jasadnya dikebumikan di kawasan berdekatan dengan Port Zafar ataupun pelabuhan Zafar di Yaman. Sehingga ke hari ini ada satu masjid. Dalam masjid itu ada maqam, ada kuburan lama, dan penduduk Yaman yang duduk di situ sejak sekian lama bagi tahu inilah kubur sang raja yang meninggalkan India dan pergi ke Mekah bertemu dengan Nabi Muhammad dan dia Islam, tapi umur dia tak sampai, dia hasrat dia nak balik ke kampung halaman, dia tidak kesampaian, dia meninggal di sini, dan inilah maqam dia. Ada sampai hari ini. Akhirnya sebelum dekat dia mati itu, dia tulis satu surat wasiat, pesan kepada anak beranak dan juga keluarga kerabat dia, dan dia kirim surat tu kepada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pun tuan-tuan pilah ke sana, dan akhirnya dia berjaya mengislamkan seluruh penduduk dan juga rakyat jelata yang ada di kawasan kepulauan itu. Dan sahabat Nabi ini berjaya membina sebuah masjid, dan itulah masjid yang pertama di India. Dan benua itu akhirnya berubah daripada penganut Hindu bertukar pi kepada Islam semuanya. Masjid itu dibina pada tahun 629 Masihi. Tuan-tuan, masjid itu ada lagi sampai hari ini. Kalau tuan-tuan punya masjid, di luar itu peletakan batu asas masjid ini diletakkan oleh Tuanku Sultan kan sekian tarikh Pahat di situ kan. Masjid itu masih lagi ada catatan sejarah bagi tahu masjid ini dibina pada tahun 629 Masihi. Rasulullah wafat 632. Artinya peristiwa ini di awal-awal period Islam berkembang. Hadirin sekalian, akhirnya orang situ pakai Islam belaka, dan rombongan-rombongan pedagang-pedagang Muslim daripada Yaman suka pergi ke situ, dan mereka akhirnya menamakan tempat itu sebagai Khairullah. Khairullah nama tempat ini, tempat Islam tadi ni. Tapi disebabkan kepeletan lidah orang India, dia payah nak sebut Khairullah, akhirnya tempat tu dia sebut dengan dialek tempatan, jadilah Kerala. Jadilah Kerala. Daripada Kerala itulah tuan-tuan yang duk main mamak India, nasi kandar, roti canai, murtabak, tosai, apa semua tu hak pada sana. Dan mereka ni tuan-tuan, kalau hak Islam betul ni, Islamnya bukan Islam yang mu'allaf, tidak, dia Islam keturunan. Sebab datuk moyang mereka dulu seorang raja India, nama raja itu ialah Raja Chakrati ataupun Chakrati Firmas kan. Akhirnya waktu dia Islam, Nabi tukar nama dia kepada Tajuddin, dan dia meninggal dengan nama Tajuddin.
Ada juga kata nama raja itu adalah Chairman Perumal. Chairman Perumal, jadi nama orang banyak, tukar daripada Chairman Perumal jadi Tajuddin, dan wafat di Yaman. Rombongan sahabat inilah yang meneruskan dakwah mengislamkan penduduk di sana. Semuanya bermula daripada apa tuan-tuan? Bermula daripada mukjizat bulan yang terbelah, akhirnya membuka keislaman, membuka hati-hati penduduk di benua India sana untuk memeluk Islam, dan mereka Islam sampai ke hari ini. Dan mereka antara bangsa India yang bermazhab Syafi'i kekal sampai hari ini. India yang lain banyak Hanafi kan, tapi di sana Syafi'i sebab pendatang daripada Yaman banyak berhijrah ke sana. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah, dan ini sebahagian daripada kehebatan alam, dan kehebatan alam ini digandingkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat melihat kesan daripada keislaman itu. Akhirnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin melebar, semakin berkembang, dan sampai kepada dunia hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan pada apa yang kita bincang dan kita kongsikan pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Azza wa Jalla, yang buruk itu daripada kelemahan dan keburukan diri saya sendiri. Saya mohon maaf kerana mengambil sedikit masa tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.